sangat teruja, sama juga seperti rakyat Malaysia yang lain, yang katanya macam tahun ni dia punya rasa excited tu dia lebih. Nikmat dia tu lain kan. Teruja, kerinduan dengan keluarga tersayang. Lepas tu paling baru saya rasa saya sebab juga yang bila tengok daripada Singapura dapat masuk ke Johor, banyak sangat video-video tentang keluarga. Sedih bercakap ni sebab saya pernah melaluinya. Yang setahun lebih tak jumpa anak dah besar, dah peluk dengan isteri. Selamat pulang ke tanah air dan juga selamat menyambut Ramadan bersama. Jadi kalau anda ada pengalaman pun boleh kongsi di Facebook. Kejap lagi kami akan baca komen. Kita akan baca komen dekat Facebook dan nanti, Mak Dan, kita tadi kan dah cakap nak ada seorang tetamu yang boleh berborak kongsi ilmu kita kan. Rasanya beliau pun dah bersedia dah dekat kita ni. Ada kat sini. So kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah, Mak Dan sihat. Daya sihat. Sihat, alhamdulillah. Ustaz, saya ada bau-bau macam bumi Syria sikit dekat sini. Alhamdulillah. Ni baru balik daripada Syria ni? Ya, saya. Masya-Allah. Berapa lama kat sana? 12 hari. Oh, okey. 12 hari. Itu tempatlah untuk Ramadan dekat Malaysia ni kan? InsyaAllah. Okey. Jadi okey, so of course lah, memang kita hari pertama bulan Ramadan hari inilah. So soalan pertama yang saya nak tanya sebenarnya adalah rasanya ramai orang, bukan mungkinlah, confirm ramai orang lah yang mungkin terlepas membaca niat puasa semalam. Mungkin untuk 1 bulan terusnya ataupun untuk esok kan. Jadi apa sebenarnya hukum dan apa kalau kita terlepas baca niat tu, apa yang kita boleh buat sebenarnya? Alhamdulillah kita masuk Ramadan dah. Ya Allah. Dan Ramadan kali ini berbeza. Semalam sahabat saya di Mekah beritahu, Syekh, kita orang sembahyang tarawih kat sini seronok, Syekh. Cuma kami terpinga-pinga bila sembahyang tarawih kat sana 10 rakaat saja. Ya Allah, selalu di sana buat 20 rakaat, tapi kali ini 10 rakaat. Dan bila Mak Dan tanya apa hukum dia bila orang tu terlupa membaca niat untuk puasa. Dia ada 2, membaca niat tak batal puasa. Dia boleh terus puasa. Tapi kalau niat ni kerja hati. Kerja hati kita, ya Allah aku nak puasa bulan ni. Dah puasa tu, dah niat dah. Dan tahun 2022 ni jangan buat lawak dah. Tahun 2022 ni bangun sahur, makan banyak-banyak, lepas tu pukul 10 buka puasa. Sebab apa? Lupa baca niat. Baca niat sunat. Tapi berniat dalam hati itu wajib. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kadang-kadang kita ni jangan terlalu complicatekan satu perkara lah ya. Sebab kita niat tu, sebab kadang-kadang hati tu dah tahu dah, esok aku nak sahur, besok nak puasa, besok nak puasa. Itulah dia. Okey, Ustaz, satu macam bila cakap pasal bulan puasa, biasalah mulut orang refresh balik. Apa do's and don'ts, apa yang boleh buat bulan puasa, apa yang tak boleh buat bulan puasa. Tapi kalau Ustaz boleh kongsikan ringkas yang diorang banyak tengok Instagram ni. Maksudnya tengok apa boleh buat bulan puasa nak tambah pahala. Ustaz boleh bagi yang paling simple sekali tak? Cara nak dapat pahala yang paling mudah sekali bulan puasa ni. Okey. Dia sebenarnya puasa ni tujuan dia takwa. Nak dapat takwa ni apa dia? Cinta pada Allah Ta'ala. Bila cinta Allah masuklah hati kita, kita akan terajang cinta dunia daripada hati kita. Mana mungkin dalam satu hati bergabung 2 cinta. Okey. So nak dapat tu dia mesti ada proses. Anak tangga takwa yang pertama mesti beriman. Kedua, anak tangga nak naik dapat cinta yang tinggi ni kena naik tangga. Tangga kedua, menundukkan nafsu. Tangga ketiga, beramal soleh. Tangga keempat, istiqamah, baru dapat takwa. So, di tingkat tangga yang ketiga, amal soleh ada 10 dalam bulan Ramadan. Pertama, berzikir. Yang kedua, tak lain dan tak bukan, mengaji Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Banyak baca Quran. Ustaz, saya bodoh, saya tak pandai baca Quran. So, jangan lupa baca surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh. Yang ketiga, mestilah berdakwah. Dalam bulan Ramadan, ramai kawan-kawan kita tiru-tiru cara kita puasa. Lama-lama, dia masuk Islam. Ramai. Ingat, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam bulan Ramadan, pembukaan kota Mekah. Dalam bulan Ramadan juga pembukaan hati-hati manusia untuk terima hidayah. Masya-Allah. Bukan hidayah ni. Hidayah lain. Hidayah dari Allah. Hak nombor 4 ni tak lain dan tak bukan istighfar. Bulan keampunan, banyakkan istighfar. Yang kelima adalah berselawat. Yang keenam, memperbanyakkan solat sunat dan solat fardu dan solat qada. Dan jaga juga yang ke-7 tak lain dan tak bukan sedekah. Sedekah paling afdal dalam bulan Ramadan, sedekah orang jamu berbuka puasa. Tersedekah kat 100 orang jamu buka puasa, kita dapat pahala 100 orang berpuasa. Kita perlukan 3,5 bulan untuk puasa seorang ni.
Yang yang ke-8 tak lain dan tak bukan selepas sedekah, iaitu yang ke-8 adalah kita panggil ziarah. Yang ke-9 umrah, yang ke-10 10 malam terakhir iktikaf. Wallahu alam. Baru dapat banyak pahala. Insya-Allah. Masya-Allah. Oh banyak, baru permulaan ni ustaz cerita ni. Kan? Saya dah cakap lama ada buku nota tak nak tulis. Tak tulis nota lah. Tapi yang tu saya fikir macam ada cakap pasal macam mengaji Al-Quran ke apa, tapi mungkin adalah penonton kita ataupun orang luar sana lah yang kata dia, tapi saya dah pandai nak baca Al-Quran. Dan sebab tak pandai mengaji ke apa, jadi macam putus asa ataupun susah nak bergerak. So apa yang ustaz akan kata ke orang yang seperti itu? Allah ini, pintu syurga Allah Ta'ala itu luas. Pintu syurga Allah Ta'ala luas. Dan pintu syurga ada 8, ada 7. Salah satunya mengaji Al-Quran. Tapi kalau kita tak pandai mengaji Quran, kita fokus pada benda yang kita mampu. Contoh kita suka sedekah. Contoh kita suka solat. Contoh kita suka berdakwah. Gunakan ruang-ruang tu untuk ke sana. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa Quran ni kena mengaji lah. Yeah. Kena belajar lah. InsyaAllah. Kita hari ni sibuk kat mana? Sibuk menyanyi dan menari. Kita malas mengaji dan mengkaji. Wallahu a'lam. Betul kan? Rasa tu dah macam pantun juga ustaz cakap tu, dia rhyme kat ujung kan. Rap sikit. Rap sikit kalau ustaz rap habis. Tapi betul kan, fikir balik ke ayat macam tu kan, bila yang ada penyanyi yang US tu yang nak datang apa siapa dia, Justin Bieber nak datang ke sini kan. Jadi kacau kat social media. Konsert dia sold out within 5 minutes tetapi masjid masih kosong. Ataupun macam ustaz-ustaz ataupun apa ni grup-grup apa ni nasyid ke apa, tak boleh jual tiket ke apa, tak ada orang nak beli CD ke apa, tapi Justin Bieber datang 5 minit dah 5 minit dah sold out dah. Maksudnya rasa terketuk sikitlah hati betul dekat kan, situ betul kan. Betul. Benda dia memang akan berlaku lah di Justin Bieber je kot. Tapi faham tak, dia macam come on lah kan, sikit macam sakit hati kan sikit kan. Betul. Madam meluahkan perasaan nampaknya. Tapi itu adalah realiti apa yang berlaku kan. So macam ustaz, macam bagaimana cara bila Madam cakap macam tu, kita terjurus macam bercerita tentang anak-anak muda. Sekarang ni banyak sangat medium, social media dan sebagainya, dan kita boleh pilih nak gunakan ke arah mana. Jadi kalau macam ustaz sikit, ustaz ada anak perempuan yang aktif, Syafiqah macam kalau nasihat untuk anak-anak muda yang nak cuba menjadi baik, lagi-lagi bulan puasa. Kan bulan puasa ni kata inilah waktu nak rebut pahala. Apa yang ustaz boleh nasihat untuk anak-anak muda untuk lebih orang kata beramal supaya dapat pahala banyak-banyak? Okey, tadi saya dah beritahu 10 amalan soleh. Dan bila sebut tentang TikTok, sebut tentang media-media sosial ni, kita kena hati-hati. Dalam media sosial ni, kita takut kita jadi macam biawak. Kan? Anak puyuh, anak tut-tut, burung puyuh, burung tut-tut, dimakan biawak. Ya, betul. Kita dah masuk lubang biawak. Apa saja orang bukan Islam buat, kita sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sejahta masuk dalam lubang biawak. Ikut apa saja yang mereka buat. Tapi dalam masa yang sama, apa salahnya kita gunakan media-media ini untuk bawa orang pada agama? Ini teknik kita. Kalau kita tak berdakwah pada mereka, rugi. So, boleh share apa makna takwa. Takwa, cinta dan rindu pada Allah. Ciri bertakwa ada 3 T. Takut tapi taat. Ciri orang bertakwa, bubuh simple-simple. Sebab generasi TikTok ni dia nak seminit. Jangan lebih. 30 saat. 30 saat dia akan ikut. Lebih tak boleh, dia akan stres. Ciri orang bertakwa 134 surah Ali Imran. Yang pertama, ustaz ringkasnya 3 P 1 B. P yang pertama pemurah. P yang kedua apa dia? Iaitu penyabar. P ketiga pemaaf. Dan last sekali, orang yang baik. Itu ciri orang bertakwa. Tujuan puasa menundukkan nafsu untuk dapat takwa. Wallahu a'lam. Betul kan. Bila kita fikir pasal social media tu kan, macam yelah macam-macam kita nak ikut trend-trend luar kan, macam orang buat apa challenge. Ya, ada banyak challenge. Tapi ada kok challenge yang macam yang boleh buat, macam contoh Ramadan challenge. Every day you upload satu gambar apa yang you buat, surah yang you baca hari ini ke, apa yang you belajar hari ini ke apa. Ada je yang Ramadan challenge yang kita boleh buat. Tak semestinya kena buat challenge yang menari atas kereta ke, yang macam korang cerdik macam tu kan. So ada je challenge yang untuk anak-anak muda yang boleh buat. Betul? Yang trending dekat social media jugalah. Okey, so macam Ramadan challenge ustaz, lagi satu bila orang cerita pasal baca Al-Quran dan memahami Al-Quran kan. Macam tadabbur lah kiranya ustaz kan. Macam saya ada nampaklah di social media juga bagus inisiatif. Satu hari dia akan kongsi apakah maksud surah ni dan sebagainya kan. Kalau tips yang paling mudah ustaz
macam untuk mereka yang macam Mak Dan katalah baca Quran dia tak berapa lancar, tapi dia nak tahu maksud. Macam mana Ustaz? Saya ada rumah pemulihan akhlak, saya jaga budak-budak dadah 3,800 orang satu ketika dahulu. Ketika mula saya mengajar, ada satu ni dia ludah Quran, dia pijak Quran. Dia ni fahaman dia pang, ideologi dia pang. So apa berlaku? Saya kata hari ini korang jangan baca Quran dah. Siapa yang tak nak baca Quran, jangan baca Quran selama-lamanya. Oh, diorang pun terkejut. Oh, best Ustaz. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia dalam masa 3 minggu korang khatam terjemahan Al-Quran. Ustaz belajar tip, baca daripada surah Al-Furqan, lepas tu Asy-Syu'ara sampai An-Nas, lepas tu patah balik Alhamdulillah, Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, jumpa balik Al-Furqan. Dia pun baca terjemahan. 3 hari Ustaz datang balik, dia orang datang jumpa Ustaz, dia kata, ni bahasa kasar lah, bahasa budak-budak ni. Celaka engkau Ustaz. Segala semak samun dalam otak aku terjawab bila aku baca terjemahan Al-Quran. Ingat seorang profesor, dia pakar matematik. Kita matematik pun fail. Nama dia Profesor Gary Miller. 1974 dia memeluk Islam. Kerana apa? Dia membaca terjemahan Al-Quran yang dihadiahkan oleh anak muridnya orang Arab. Bila baca terjemahan Al-Quran, dia tak baca dalam bahasa Arab. Dia baca dalam bahasa Inggeris. And after that, pintu hati dia ketuk, dia memeluk Islam. Let's go. Dalam bulan Ramadan, tadabbur Quran. Sebarkan makna-makna Al-Quran. Macam Ustaz beritahu tadi, challenge, tengok surah Ali Imran 134, ciri orang bertakwa. Dan jangan lupa kita challenge. Macam Ustaz selalu challenge dengan fan-fan Ustaz, istighfar 1 hari 1000 kali. Selawat 1 hari 1000 kali. 1000 kali bukan maksud jumlah, tapi maksud banyakkan selawat. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya apa yang cuba Ustaz sekarang menggalakkan supaya orang istighfar, supaya selawat dan sebagainya. Okey Ustaz, saya suka bila Ustaz kata okey, kita buat challenge surah Al-Imran contohnya kan. Macam kita pendek-pendekkan dan simplifykan apa maksud ayat Quran tu. Ini pula Ustaz, satu lagi yang saya rasa tak apa sedap nak dengar. Yang tak tahulah untuk saya lah macam Madang Ustaz, saya bila orang kata dan tarawih lah, contohnya dan sahur dan berbuka, contohnya dia nak kongsi je. Tapi ada juga yang kata tak payahlah semua nak tunjuk, takut jatuh riak. Pendapat Ustaz macam mana Ustaz? Okey, dia macam ni, surah Al-Baqarah 274. Mereka yang menginfakkan hartanya secara siang ataupun malam, sembunyi atau terang-terangannya, bagi mereka adalah balasan di sisi Allah. Allah cabut daripada perasaan mereka bimbang, takut, risau dan segala-galanya. Apa nak takut? Niat dalam hati. Orang tengok kita share, Alhamdulillah, dan tarawih, dan apa. Sharing. And then yang kaki kecam. Dunia hari ini, dunia alam maya, dunia nyata hari ini, ya Allah, dipenuhi dengan kebencian. Datangnya Ramadan kali ini untuk cuci kebencian tersebut. Mudah-mudahan tercabut dalam hati kita untuk judge orang. Dia ni riak, ini takabur. Riak ni faham tak apa makna riak? Mak Dan faham tak? Riak faham dah, tapi macam menunjuk. Kadang-kadang kita pakai handphone macam ni, dia kata riak. Pakai motor besar, dia orang kata riak. Riak bukan itu. Riak ni dalam hal ibadah. Kan? Contoh orang Mak Dan, bapa mentua tolak jadi imam. Kita pun jadi imam, Allahu Akbar, semayang. Semayang, kita pun baca kuat-kuat, sedap-sedap. Lepas baca, habis semayang, dalam hati kita ni, biar pak mentua aku kagum dengan aku dah. Jadi tahu macam mana? Bagi salam, tengok-tengok bapa mentua tenganga je. Sedap macam Mak Dan dalam hati kita. Padahal kita semayang baca kuat-kuat tu, waktu solat zuhur. Terperanjat orang. So, riak ni sebenarnya untuk kita beribadah bukan kerana Allah. Kalau kita dah ibadah, tiba-tiba hati kita diganggu riak, cukup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Tadi aku sedekah, tadi aku bercakap dekat borak kopi tiaw, aku nak orang puji aku. Astaghfirullahalazim. Allah ampunkan dosa kita. Jangan tak buat pula. Jangan tak pergi solat jemaah pula sebab takut riak. Tak boleh macam tu. Apa yang Mada dapat daripada Ustaz dia, semua gantung kepada niat kita sebenarnya. Macam kalau kita yang awal-awal yang Ustaz cakap tadi di pasal kita pun kalau terlepas niat tu. So, semua gantung kepada niat kita. Kalau kita upload gambar dengan niat yang kita just sekadar nak share ke apa, bagi saya okey je. Tapi kalau kita upload ni, saya nak menunjuk ni kan, makin sangat saya hebat ke apa, semua gantung kepada niat kita bagi saya. Betul lah. Dan tentunya juga bukan setakat orang yang post tu, kita yang melihat ni juga, betul tak Ustaz? Kaki kecam ni. Dia kecam dengan kejam bayar. Ya Allah Akbar. Itulah harap-harap bulan puasa ni agaknya berpuasa tak daripada mengecam orang. Hashtag dan kecam tak mau macam tu. Kita cuba bersihkan hati gitu. Okey Ustaz, saya tahu orang tak puas sebenarnya Ustaz ni, kami pun tak puas, tapi Ustaz boleh kongsikan Instagram, boleh tengok update Ustaz, perkongsian.
Instagram saya Ustaz Sanafiah. Kalau tengoklah Instagram tak apa ustaz lah. Sebab saya ni bikers. Itu ya. Saya memang bikers. Saya suka bawa motor ke sana ke sini, niat berdakwah. Niat juga. Ingat puasa ni dua. Yang pertama niat, yang kedua bertahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa daripada waktu subuh hingga maghrib. So, kalau kita mampu tahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, kita boleh menahan diri kita daripada kecam orang, buat-buat dosa selepas Ramadan. Itulah yang paling susah, nak dapat tangga cinta Allah masuklah hati kita, tak lain dan tak bukan istiqamah. Kita harap Madrasah Ramadan kali ini akan melahirkan manusia yang baru, dayah yang baru, makdan yang baru, Ustaz Hanafi yang baru, yang lebih dekat dengan Allah. Jangan kita turun nak tangga, tapi kita dekat dengan Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Hanafi sebab sudi kongsi bersama kami. Bagi kita juga satu motivasi dalam satu Ramadan ni, kita nak jadi lebih baik insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak.